Datuk Ketua, dalam pembentangan belanjawan 2021, 15 bilion ringgit Malaysia telah diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur pengangkutan seperti projek Lebuh Puan Borneo, landasan berkembar elektrik Gemas Johor Bahru, landasan berkembar Lembah Kelang fasa pertama dan lain-lain lagi. Selain projek RTS di antara Johor Bahru ke Singapura, projek-projek yang dinyatakan adalah projek sedia ada yang sedang pun dilaksanakan. Projek infrastruktur pengangkutan memang penting dan boleh merancangkan sektor pembinaan, lebih-lebih lagi dalam keadaan ekonomi yang merundum pada ketika ini. Namun saya amat tidak faham rasional keputusan Kerajaan Perikatan Nasional untuk membatalkan kontrak projek menaik taraf landasan berkembang Lembah Kelang Fasa 2 dengan syarikat Daya Maju LTAT pada bulan Ogos lalu. Padahal projek tersebut telah pun dilaksanakan sehingga status 24%. Keputusan pembatalan ini sudah tentunya mendedahkan kerajaan kepada implikasi perundangan yang sangat besar dan kemungkinan pampasan yang perlu dibayar mencecah lebih daripada 1 bilion ringgit. Apakah anggaran pampasan ini telah diperuntukkan oleh Kementerian Kewangan dalam belanjawan 2021? Menteri Pengangkutan Yang Berhormat Air Hitam memberikan justifikasi bahawa projek ini perlu ditender semula. Kononnya disebabkan projek ini dianugerahkan secara rundingan terus oleh Kerajaan Pakatan Harapan dengan kos yang tinggi pada 4.4 bilion ringgit. Namun beliau secara sengaja melupakan fakta bahawa projek ini telah diluluskan oleh mantan presidennya, Datuk Seri Leong Tiong Lai, sebelum pun PIU 14 pada kos 5.2 bilion ringgit secara rundingan terus, dan semasa memorandum jemaah menteri untuk projek ini diluluskan oleh Kabinet pada ketika itu, Yang Berhormat Air Hitam juga merupakan sebahagian daripada anggota Kabinet tersebut. Bukankah ini hipokrasi pada tahap yang tertinggi? Saya nak mendedahkan satu kenyataan daripada Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Daya Maju LDAT, iaitu Datuk Muhammad Razik bin Muhammad Hussein Marika, melalui affidavit sokongan beliau yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 27 Oktober 2020 untuk menyokong permohonan injangsi untuk memberhentikan pembatalan tersebut. Datuk Ketua, ini merupakan satu affidavit yang telah difailkan di antara plaintiff Daya Maju LTAT Sdn Bhd dengan 4 defendant, iaitu Kerajaan Malaysia, yang kedua Wee Ka Siong, yang ketiga Opus Consultants Sdn Bhd, keempat Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB. Dengan izin saya membaca kenyataan tersebut. I aver that the real reason of the delay and or refusal of the second defendant, merujuk kepada Wee Ka Siong, to execute the revised contract within the stipulated time was due to the fact that the second defendant had the ulterior and improper intention and or motive to injure the plaintiff, Daya Maju LTAT, by terminating or cancelling the contract between the plaintiff and the first defendant, Government Malaysia. On or about 14th of April 2020, the plaintiff had a meeting with the second defendant. In this meeting, the plaintiff was asked to subcontract the whole project to a China company. After the plaintiff declined to do so, the meeting ended. Yes, Kota Raja. Ya, Seremban tentu sedar bahawa Daya Maju itu di antara pelaburan besarnya daripada LTAT, Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Lembaga Tabung Angkatan Tentera kita tahu hadapi masalah dan sedikit boleh membantu Lembaga Tabung Angkatan Tentera, di mana pencarumnya adalah tentera daripada sahamnya dalam Daya Maju ini. Dengan membatalkan kontrak ini, apakah kerajaan sekarang tidak peka kepada tentera, terutama tabung angkatan tentera yang ada dan melabur dalam syarikat itu? Minta beri pandangan. Terima kasih, Bapak Kota Raja. Memang mereka tidak peka seperti Yang Berhormat Kota Raja. Semasa dalam Kabinet dahulu, saya masih ingat Yang Berhormat Kota Raja selalu mengatakan bahawa apapun keputusan yang melibatkan LTAT, kita mesti menjaga kebajikan dan kepentingan LTAT kerana mereka adalah institusi yang menjaga veteran-veteran tentera kita. Tetapi seolah-olah sekarang ini, mereka ini tidak diambil kira. Dan tuduhan yang telah dilakukan, ini merupakan satu perkara yang sangat serius terhadap Menteri Pengangkutan sekarang. Datuk Ketua, ini bukan surat layang. Ini bukan tuduhan melalui WhatsApp, tetapi affidavit bersumpah yang telah difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 27 Oktober yang lalu. Apakah benar bahawa kontrak syarikat ini dibatalkan kerana syarikat tersebut tidak memenuhi permintaan daripada Menteri Pengangkutan?
Sekiranya tuduhan seperti ini dilemparkan terhadap mana-mana menteri dari DAP ataupun saya semasa saya menjadi Menteri Pengangkutan, sudah tentu satu Malaysia rio rendah dan kami dilabelkan sebagai menjual kepentingan negara kepada China dan memangsakan kontraktor Bumiputera. Keputusan pembatalan yang tidak berasas ini akan menyebabkan 8,512 pekerja hilang pekerjaan dan memberikan kesan negatif kepada 261 syarikat pembekal dan subkontraktor yang kebanyakannya terdiri daripada syarikat Bumiputera. Malah, Persatuan Kontraktor Bumiputera Malaysia telah menulis satu surat panjang kepada Menteri Pengangkutan dan Menteri Kewangan untuk merayu supaya projek ini diteruskan. Tetapi suara rayuan mereka seolah-olah tidak kedengaran di Putrajaya. Di mana suara pejuang-pejuang Melayu Bumiputera dalam kerajaan sekarang yang tidak kelihatan memperjuangkan nasib ratusan syarikat Bumiputera ini. Saya menyeru Yang Berhormat Pak Goh supaya menyiasat secara mendalam perkara tersebut dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Jangan lupa bahawa Yang Berhormat Pak Goh dan ramai menteri sekarang, termasuklah Gombak, Ampang, Arul Gajah, Titi Wangsa, Indra Mahkota, bersama-sama membuat keputusan meneruskan projek tersebut dalam Kabinet Pakatan Harapan yang terdahulu. Datuk Ketua, saya nak merujuk kepada perkara yang kedua, iaitu berkenaan dengan sektor penerbangan dan pelancongan. Pandemik COVID-19 ini telah melumpuhkan sektor penerbangan di seluruh dunia. Tidak ada syarikat penerbangan yang terlepas daripada kesan teruk daripada pandemik ini dan ia mungkin mengambil masa lebih daripada 2 tahun untuk pulih dan mengembalikan keyakinan penumpang. Syarikat-syarikat penerbangan negara perlu diberikan sokongan dan oleh kerajaan supaya puluhan ribu pekerja yang terlibat dalam sektor penerbangan ini dapat diselamatkan. Selain itu, sektor strategik ini juga perlu bersedia untuk membantu pemulihan ekonomi apabila sempadan negara dibuka semula. Saya berpendapat bahawa setakat ini tidak ada lagi strategi khusus daripada kerajaan untuk membantu sektor penerbangan. Kerajaan Singapura seawal bulan Mac 2020 telah melaksanakan subsidi gaji bersasar sehingga 75% daripada gaji bulanan mereka dengan siling gaji $4,600 kepada semua syarikat penerbangan. Ini membantu syarikat-syarikat penerbangan mereka mengekalkan kebanyakan pekerja mereka. Skim subsidi upah bersasar sehingga RM600 seorang pekerja dengan had 500 pekerja sebuah syarikat yang dilaksanakan oleh kerajaan setakat ini tidak mencukupi untuk sektor-sektor yang terjejas secara langsung seperti sektor penerbangan, pelancongan dan perhotelan yang langsung tidak dapat beroperasi. Saya ingin mencadangkan kepada kerajaan supaya menambah baik skim subsidi upah bersasar ini khususnya untuk sektor penerbangan, pelancongan dan perhotelan dengan menaikkan kadar subsidi sehingga 50% daripada gaji bulanan mereka dengan siling gaji setakat RM4,000. Kerajaan seharusnya berdialog dan mendengar cadangan daripada Kesatuan Pekerja dan persatuan yang mewakili sektor-sektor ini, khususnya daripada National Union of Flight Attendant Malaysia, NUFAM, MATA, Malaysia Budget Hotel Association dan banyak lagi yang telah menyatakan pandangan mereka melalui media. Untuk flight attendant umpamanya, kerajaan boleh memberikan prioriti kepada mereka dalam pengambilan pekerja kontrak dalam inisiatif MyStep yang menawarkan 35,000 peluang pekerjaan sementara seperti jururawat dan medical attendant. Mereka yang bekerja sebagai cabin crew sebenarnya sangat terlatih dalam emergency response dan first aid dan sudah tentunya boleh ditempatkan di hospital dan klinik-klinik kesihatan. Saya juga mendapat maklum balas bahawa peruntukan RM50 juta untuk tujuan latihan dan penempatan semula bagi 8,000 kaki tangan syarikat penerbangan sebenarnya lebih memberikan manfaat dan faedah kepada institut-institut latihan daripada mereka yang diberhentikan kerja. Kebanyakan kaki tangan syarikat penerbangan yang diberhentikan adalah pekerja kontrak dan mereka tidak mendapat sebarang pempasan daripada syarikat. RM50 juta itu sebenarnya lebih memberikan manfaat sekiranya ditukar sebagai tabung pemberhentian kerja untuk pekerja-pekerja dalam sektor penerbangan dan 8,000 orang yang terjejas tersebut boleh mendapat bantuan terus RM6,250 seorang. Wang tersebut boleh digunakan untuk mendapat latihan yang sesuai bagi mereka atau dijadikan modal untuk perniagaan online ataupun mikro. Untuk makluman juga, kebanyakan cabin crew adalah pekerja-pekerja kontrak. Apabila kontrak mereka ditamatkan, mereka tidak layak mendapat skim insurans pemberhentian kerja. Dan saya harap perkara ini dapat dikaji semula supaya pekerja-pekerja kontrak yang diberhentikan kerja juga mendapat insurans tersebut. Sebagai mantan Menteri Pengangkutan, saya juga tidak lupa nasib pengusaha dan pemandu bas ekspres, bas persiaran, bas berhenti-henti, bas sekolah, pemandu taksi dan e-hailing. Pendapatan golongan ini terjejas teruk kerana kawalan pergerakan dan pemberhentian sekolah.
Kerajaan khususnya Kementerian Pengangkutan perlu mendengar rintihan mereka dan mencari jalan untuk membantu mereka. Walaupun ratusan juta ringgit diperuntukkan untuk PAS bulanan My 30, namun harus diingat peruntukan ini hanya untuk membantu prasarana iaitu sebuah syarikat GLC dan bukannya pengusaha-pengusaha persendirian. Janganlah tunggu sehingga pemandu bas sekolah terpaksa memohon pertolongan daripada Ustaz Abid Liu. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Abid Liu kerana membantu rakyat di merata tempat. Saya pun mencontohi beliau. Namun saya hanya mampu untuk membantu pemandu-pemandu bas sekolah di Seremban sahaja. Kerajaan perlu ada inisiatif yang lebih bersasar untuk membantu mereka supaya golongan ini dapat terus melangsungkan kehidupan mereka. Saya juga menyeru supaya kerajaan melihat untuk melanjutkan moratorium untuk pinjaman daripada syarikat-syarikat bas yang membeli bas-bas baru apabila mereka tidak dapat beroperasi dan tidak ada pendapatan. Maka apabila moratorium itu berakhir, mereka juga terpaksa membayar pinjaman. Dan perkara ini amat menyulitkan mereka dan saya berharap kerajaan akan melanjutkan moratorium untuk pinjaman daripada syarikat-syarikat bas ini. Datuk Ketua, saya juga ingin menarik perhatian berkenaan dengan cabaran industri pusat data ataupun data center yang menjadi tunjang pembangunan ekonomi baru era industri Revolution 4.0. Satu faktor yang menjadi kelemahan Malaysia adalah dasar kabotaj yang menjadi punca kelewatan pembaikan apabila berlaku kerosakan kepada kabel dasar laut di perairan Malaysia. Apabila kabel rosak, ia boleh mengambil masa lebih daripada sebulan sebelum kerja pembaikan dapat bermula. Menurut laporan yang diterbitkan oleh International Cable Protection Committee pada tahun 2016, prestasi pembaikan kabel di perairan Malaysia amatlah tidak memuaskan dengan purata lead time selama 20 hari. Apabila kabel rosak, perkhidmatan telekomunikasi dan internet antara Malaysia dan negara tertentu dipengaruhi, kelajuan internet terjejas dan bandwidth menyusut. Walaupun kebanyakan insiden kabel rosak sukar dielakkan, tetapi kerja pembaikan boleh dilaksanakan secepat mungkin oleh pihak kontraktor pakar sekiranya lesen dan permit dapat dikeluarkan tanpa kelewatan. Pada awal tahun 2019, saya dikunjungi oleh wakil-wakil industri serta pimpinan dari GLC memohon pertimbangan MOT untuk memudahcarakan proses permohonan lesen perkapalan atau dikenali sebagai Domestic Shipping License untuk kapal asing yang terlibat dalam kerja pembaikan kabel dasar laut. Apabila kabel rosak, mereka perlu membawa masuk kapal-kapal pembaikan kabel dari negara asing untuk membuat kerja pembaikan secepat mungkin. Di seluruh dunia, kapal tersebut cuma lebih kurang 60 buah sahaja. Malangnya tiada yang berdaftar di bawah bendera Malaysia. Sebagai Menteri Pengangkutan pada ketika itu, tanggungjawab saya termasuk menjaga kepentingan industri perkapalan tempatan. Di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar, kerajaan melindungi kepentingan pemilik-pemilik kapal yang berdaftar di bawah flag Malaysia dengan dasar kabotaj. Kita juga memberi peranan besar kepada industri yang diwakili oleh Malaysia Shipping Association dalam menyemak dan memastikan kapal asing tidak dibawa masuk dengan sewenang-wenangnya sehingga mengancam kepentingan syarikat tempatan. Walau bagaimanapun, setelah membuat penilaian secara terperinci dan juga sesi taklimat oleh pegawai-pegawai kanan dari MOT dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia, saya berpuas hati bahawa permintaan untuk memberi kelonggaran kepada kapal pembaikan kabel adalah munasabah dan impak kepada bisnes perkapalan pertempatan adalah minimum. Untuk makluman, tiada kapal Malaysia yang memenuhi syarat teknikal untuk membuat kerja pembaikan kabel dasar laut. Dan ini adalah fakta yang dikemukakan oleh Telekom Malaysia dan disokong oleh KKMM. Jadi pada bulan Mac 2019, keputusan dasar dibuat oleh Kementerian Pengangkutan untuk mengecualikan kapal yang bukan Malaysia daripada pemakaian subsection 65 Ordinan Perkapalan Saudagar. Dasar baru ini disambut baik oleh industri kerana masa yang diperlukan untuk mendapat lesen perkapalan dipendekkan sekurang-kurangnya 14 hari berbanding dengan proses terdahulu. Menjelang akhir 2019, saya dimaklumkan bahawa beberapa syarikat teknologi antarabangsa telah membuat keputusan untuk melabur berbilion ringgit untuk membina kabel baru mendarat di negara kita. Namun begitu, yang amat saya menduka citakan ialah bahawa pengecualian dasar kabotaj ini telah ditarik balik baru-baru ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memohon KKMM menjelaskan apakah usaha kerajaan untuk mengulangkan kerosakan kabel dan mempercepatkan kerja pembaikan apabila insiden kerosakan berlaku di perairan Malaysia. Saya juga ingin bertanya kepada Kementerian Pengangkutan, apakah pertimbangan kerajaan dalam membatalkan dasar pengecualian kabotaj untuk kerja pembaikan kabel mulai 13 November yang lepas? Apakah suara dan permintaan dari industri telekomunikasi dan internet diambil kira? Apakah kepentingan Malaysia dari segi pembangunan industri internet diberikan keutamaan? Mengapa Menteri Pengangkutan seolah-olah membuat keputusan unilateral tanpa mengambil kira ulasan dan permintaan dari kementerian-kementerian yang lain yang terlibat? Kenapa Menteri Pengangkutan membuat keputusan dasar yang begitu penting secara senyap-senyap
tanpa membuat apa-apa kenyataan awam untuk menerangkan kepada semua stakeholders sebab-sebab Kementerian Pengangkutan membuat U-turn tersebut? Adakah hanya kerana keputusan itu dibuat oleh kerajaan yang terdahulu? Yang terakhir, Datuk Ketua, saya juga ingin membangkitkan bahawa terdapat permintaan daripada Persekutuan Penghantar Freight Malaysia ataupun Federation of Malaysian Freight Forwarders untuk kerajaan mempertimbangkan melanjutkan investment tax allowance untuk setahun untuk syarikat-syarikat logistik yang bertaraf ILS. Kerana tahun 2020 ini kebanyakan mereka tidak dapat beroperasi dan mereka mengharapkan satu extension untuk 1 tahun dibenarkan. Setakat itu saja, Datuk Ketua, saya ucapkan terima kasih.